الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, khatib berpesan kepada dirinya dan mengajak kepada sekalian jemaah yang hadir. Marilah kita bersama-sama mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah, dalam masa yang sama meninggalkan segala larangan dan juga tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat kebahagiaan hidup di dunia, dan juga dikurniakan dengan nikmat kebahagiaan yang sebenar setelah mana kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Khatib ingin mengajak para jemaah untuk sama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Bahaya Fitnah. Dewasa ini pelbagai medium berita dan maklumat hanya berada di hujung jari. Dengan ruang yang lebih terbuka terhadap maklumat semasa, maka setiap berita yang diperolehi hendaklah ditapis dan diberi keabsahan terlebih dahulu daripada pihak yang bertanggungjawab. Adalah bercanggah dengan prinsip Islam apabila hanya menerima berita ataupun maklumat yang hanya disahkan dengan hati yang penuh kebencian, yang penuh dengan dendam, kemarahan dan juga pertimbangan secara membuta-tuli. Ini suatu perbuatan yang berlawanan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Hujurat pada ayat yang ke-6 yang telah dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud: wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenaran berita tersebut, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Ayat ini perlu kita amati dan amalkan bagi mengelakkan serta menjauhkan diri kita daripada amalan fitnah yang sentiasa berlegar dalam kalangan umat Islam pada hari ini. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, fitnah menurut bahasa bermaksud malapetaka ataupun diterjemahkan juga ujian dan juga cubaan. Mengikut Kamus Dewan, fitnah adalah satu bentuk tuduhan ataupun cerita yang dibuat-buat serta direka-reka bagi memburukkan seseorang bagi tujuan melahirkan kebencian, menjatuhkan reputasi dan kesan negatif terhadap seseorang individu ataupun pada pihak tertentu.
Setiap manusia dilarang sama sekali melakukan perbuatan fitnah ini, kerana kesan yang terlalu buruk yang boleh dibawa terhadap masyarakat akibat fitnah. Amalan fitnah memfitnah adalah punca kepada kegagalan kesatuan ummah dan pembinaan tamadun mengikut acuan Islam. Malah perbuatan fitnah ini akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menceritakan, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Qala amlik 'alayka lisanak wal yas'aka baituk wabqi 'ala khati'atik. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah membuatkan kita selamat? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu lapang, dan menangislah kerana dosa-dosamu. Riwayat At-Tirmidzi. Berdasarkan hadis tersebut, sebagai seorang Muslim yang mengaku beriman kepada Allah, hendaklah menjaga lisannya daripada terjebak dengan budaya fitnah yang sangat berbahaya dan kejam. Lisan yang tidak terlibat dengan sebarang budaya fitnah akan menyelamatkan seseorang Muslim itu daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan boleh membawa umat Islam menjadi orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah tangan-tangan kita daripada menumpahkan darah sesama saudara se-Islam, sama ada dengan menyakiti, melukai atau membunuh seorang Muslim lain. Hadirin sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, di akhir zaman ini kejayaan individu ataupun ummah seluruhnya adalah kejayaan menyelamatkan diri dari terjebak dengan perbalahan dan fitnah. Fitnah yang berlaku sebegini rupa pada hari ini disebut sebagai fitnah syubhat. Fitnah syubhat bererti samar-samar ataupun keadaan yang tidak jelas. Dalam fitnah syubhat, seseorang menjadi rosak ilmu dan keyakinannya sehingga menjadikan perkara ma'ruf, yakni perkara yang baik, menjadi samar dengan kemungkaran, sementara kemungkaran sendiri tidak dihindari. Fitnah syubhat merupakan fitnah paling berbahaya kerana kurangnya ilmu dan lemahnya pengamatan mata hati. Ketika diiringi dengan niat buruk dan hawa nafsu, maka timbullah fitnah besar dan keji. Fitnah syubhat membawa kepada persepsi kekafiran dan juga kemunafikan yang menjadi sebab perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat bimbang tentang fitnah syubhat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat mengikuti nafsu yang ada pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Riwayat Ahmad. Pada hari ini kita lihat fitnah sentiasa berlegar di segenap media massa dan perantara. Janganlah kita rosakkan diri kita dengan amalan buruk ini. Janganlah jadikan diri kita sebagai salah seorang individu yang menjadi kepada penyebar fitnah. Jadilah manusia yang sentiasa membawa berita yang benar dan sentiasa menjauhi fitnah. Muslimin sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ikon dan suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat Islam di dunia. Walau bagaimanapun, baginda tidak sunyi daripada difitnah, bahkan jauh lebih berat berbanding fitnah yang terhadap kita. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan dendam, dan baginda menghadapi fitnah-fitnah tersebut
dengan tenang, berlandaskan ajaran Islam menerusi Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, sebagai ikutan yang terbaik, maka umat Islam hendaklah mengambil sikap yang digariskan oleh Islam dalam menerima sesuatu berita untuk menghindari fitnah. Antaranya yang pertama, kita perlu hindari dan menolak tuduhan yang bersifat prasangka. Ini kerana prasangka menjadi perhatian pihak lawan maupun kawan. Hindarilah dari melakukan perkara yang boleh menimbulkan prasangka buruk. Yang kedua, jangan sekali-kali menerima sesuatu perkara tanpa ada bukti atau sokongan yang kukuh. Setiap berita yang tidak disertakan dengan bukti ataupun dalil haruslah ditolak oleh setiap umat Islam. Yang ketiga, sebagai Muslim yang beriman kepada Allah, janganlah kita mengikut hawa nafsu dengan menokok tambah berita yang tidak benar. Ini menyebabkan individu dan ummah terjerumus ke dalam kancah kehancuran dan juga kancah kemusnahan. Yang keempat, kita hendaklah menjauhi sikap suka membalas berita bohong dengan melakukan berita bohong yang lain dan membalas perkara yang dusta dengan perkara lain yang serupa. Hadirin sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, sejak akhir-akhir ini pelbagai fitnah dan cerita palsu yang telah dilemparkan serta disebarkan oleh pihak tertentu terhadap dasar dan tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan dan pihak berkuasa agama. Antara contoh fitnah yang telah dilemparkan adalah pihak kerajaan dan MAIS dikatakan telah menghalang usaha-usaha dakwah apabila peruntukan undang-undang dan keputusan-keputusan Majlis Agama Islam Selangor mengetatkan syarat-syarat keperluan tauliah mengajar di Selangor dikuat-kuasakan. Begitu juga dalam hal tindakan kerajaan dan pihak MAIS dan JAIS melaksanakan pemutihan sekolah-sekolah tahfiz swasta dan juga persendirian dengan mengarahkan pendaftaran bagi tujuan keseragaman kurikulum dengan mengikut fahaman ahli sunnah wal jamaah. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak MAIS dan JAIS bagi menjamin keselamatan tempat tinggal dan tata kelola yang lebih baik serta keselesaan bagi para pelajar ini ditohmah sebagai suatu tindakan mahu menutup sekolah-sekolah agama oleh kerajaan dan MAIS dan JAIS. Tindakan kerajaan membuat penyusunan semuda guru kafah turut digembar-gemburkan sebagai cara kerajaan mahu menutup sekolah-sekolah agama di negeri Selangor. Adakah tuduhan-tuduhan yang ini adalah cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua? Dalam hal ini, mimbar ingin menegaskan, berhentilah dan melemparkan fitnah dari melemparkan fitnah dan tohmahan ini semua. Mimbar juga berpesan, sebelum membuat sebarang kenyataan, dapatkanlah fakta yang tepat sebelum melontarkan sebarang tohmahan yang tidak berasas, kerana dibimbangi perbuatan sebegini akan merisaukan para ibu bapa dan boleh menghakis kepercayaan orang ramai terhadap institusi agama dan pihak berkuasa agama khususnya di negeri Selangor ini. Hadirin sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, marilah kita mengambil ibrah dengan menghayati isi kandungannya agar dapat dijadikan panduan serta pedoman kehidupan kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan fitnah kerana ianya tidak akan memberi kejayaan kepada umat Islam di dunia maupun di akhirat kelak. Yang keduanya, umat Islam hendaklah sentiasa melaksanakan tabayyun dalam setiap berita yang diperolehi melalui pihak yang berautoriti dan pihak yang lebih mengetahui akannya. Yang ketiganya, umat Islam hendaklah sedar bahawa amalan fitnah akan memecah belahkan masyarakat, seterusnya membawa kepada kehancuran seluruh umat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah
wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa pada bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab siksanya. Suratul Anfal ayat 25. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.